Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Khairuddin. Saya akan membentangkan berkaitan proposal rumah idaman, iaitu banglo idaman. Jadi saya daripada company F&Co atau Fatin & Co. Your dream we create. We are not imposter, we are the creator of your dream. Jadi saya akan merupakan wakil daripada syarikat ini untuk menerangkan serba sedikit tentang proposal pembinaan banglo idaman. Jadi ini adalah pensyarah bagi kami, iaitu Dr. Muhammad Afzamiman Arifin. Assalamualaikum Doktor. Jadi ini adalah ahli kumpulan bagi kumpulan kami, iaitu Nurul Fatin Zafira, Rosnena dan juga An Nurul Akilah, dan Muhammad Khairuddin, iaitu saya sendiri. Jadi dalam pembentangan ini merupakan adalah serba sedikit atau tajuk untuk saya bentangkan, iaitu pengenalan, latar belakang, plan lokasi, plan kunci, plan bumbung, gambaran perspektif, plan lantai, konsep, kelebihan dan juga kelemahan. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pengenalan. Jadi untuk pembentangan ini, kumpulan kami akan menerangkan serba sedikit berkaitan perancangan dalam membina banglo idaman, dan subjek ini juga mendedahkan kami dengan pengetahuan lukisan binaan bangunan. Seterusnya saya pergi kepada latar belakang perancangan projek ini. Jadi perancangan banglo idaman ini dirancang di negeri Melaka dan berada di daerah Jasin. Banglo atau dikenali sebagai detached house mempunyai kawasan yang luas dan jarak yang jauh dari orang. Jadi mengapa kami memilih negeri Melaka adalah kerana Melaka satu negeri yang kecil dan maju, dan harga tanah di negeri Melaka adalah, kalau kita tengok, harga tanah di negeri Melaka masih terkawal dan ia tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Dan kawasan rumah yang luas dan jarak yang jauh dari orang. Jadi satu pembinaan banglo yang mewah. Jadi kami akan memilih untuk kawasan yang jauh daripada persekitaran orang lain, namun dia tidak terlampau sunyi dan juga tidak terlampau bising. Kalau saya akan terang pada slide yang akan datang, kawasan rumah ini berdekatan dengan jalan dan berdekatan juga dengan pekan kecil dan berhampiran dengan ladang kelapa sawit. Okey, seterusnya adalah keluasan. Pembinaan keluasan keliling rumah akan digunakan untuk bercucuk tanam dan membina tempat untuk beriadah dan sebagainya. Jadi dalam perancangan, kawasan halaman rumah akan dibina satu landscape yang sesuai untuk bercucuk tanam dan membina tempat untuk beriadah. Contohnya seperti pool dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada plan lokasi untuk pembinaan banglo idaman ini. Jadi lokasi rumah banglo ini terletak di Melaka dan berada di daerah Jasin. Kawasan tapak rumah ini berhampiran bangunan kraftangan penjara Melaka. Jadi kalau kita boleh lihat bulatan gambar di sebelah kiri, bulatan besar tersebut adalah pusat kraftangan penjara Melaka. Jadi kalau kita nak cari, nak Google atau search, boleh Google bangunan kraftangan penjara Melaka untuk menjumpai bulatan kecil merah ini adalah tapak pembinaan bagi banglo idaman. Gambar di sebelah kanan pula adalah gambar tapak perumahan yang akan kami bina banglo idaman tersebut. Jadi saya telah buat line merah di situ untuk menunjukkan itu adalah tapak pembinaan bagi banglo idaman. Seterusnya adalah plan kunci. Jadi plan kunci ini kumpulan kami telah memilih untuk mengambil 3 lot, iaitu yang lot bernombor 6, 7 dan 8. Jadi setiap lot bernombor 6 berkeluasan 2547 square feet, dan lot bernombor 7 berkeluasan 2616, dan lot nombor 8 adalah berkeluasan 2616.
Jadi gambar di sebelah kiri yang kecil ni telah saya bulatkan untuk menunjukkan itu adalah tapak pembinaan rumah banglo idaman. Jadi keluasan rumah yang akan dibina adalah dalam sekitar 3,600 square feet. Yang selebihnya adalah untuk pembinaan landscape, tapak bucuk tanam dan juga tempat beriadah. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan plan bumbung. Jadi bagi banglo idaman ini dia menggunakan bumbung jenis limas dan juga tebing layar. Jadi bumbung ini juga dilengkapi dengan sistem aliran air hujan. Jadi dia menggunakan skala 1/100 dan panjang dan lebar bumbung adalah 60 kaki kali 60. Seterusnya saya akan bentangkan tentang gambaran perspektif. Jadi ini adalah gambaran daripada gambaran dari sudut perspektif lukisan 2 titik bagi banglo idaman. Jadi kategori rumah banglo ini adalah satu tingkat dan menggunakan jenis bumbung tebing layar dan bumbung limas. Jadi keluasan rumah bagi banglo idaman adalah 3,600 kaki persegi. Jadi kalau kita boleh lihat di dalam lukisan gambaran perspektif ni, dia daripada belakang boleh nampak ia adalah satu rumah yang agak luas. Jadi seterusnya saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan plan lantai. Jadi plan lantai bagi binaan banglo idaman ini, saya mulakan dengan ruangan bilik tidur utama yang dilabelkan sebagai N. Jadi N sebagai bilik tidur utama. Dalam bilik tidur utama mempunyai ruang pakaian atau wardrobe untuk letak pakaian dan juga bilik air utama yang dilabelkan sebagai X. Jadi untuk siapa yang duduk dalam bilik utama ni, mereka akan mempunyai tandas sendiri dan wardrobe sendirilah dan ruang pakaian besar. Jadi seterusnya kita pergi kepada bilik tidur 1 dan bilik tidur 2. Bilik tidur 1 yang dilabelkan sebagai O dan bilik tidur 2 dilabelkan sebagai P. Jadi kedua-dua bilik ini akan menggunakan satu tandas yang dilabelkan sebagai U. U merupakan tandas bagi bilik P dan O. Jadi tandas ni juga akan digunakan dan akan diakses oleh tetamu. Kalau ada tetamu atau ahli keluarga lain yang datang, boleh menggunakan tandas U. Jadi kita pergi kepada bilik tidur 3 yang dilabelkan sebagai Q. Di dalam bilik tidur 3 yang dilabelkan sebagai Q ini mempunyai satu bilik air yang dilabelkan sebagai T. Jadi dalam bilik tidur 3 ini mempunyai tandas sendiri. Jadi kita pergi kepada ruangan solat yang dilabelkan sebagai L. Jadi ruangan solat ini, dalam ruangan solat ini mempunyai satu bilik wuduk yang dilabelkan sebagai M untuk memudahkan siapa yang nak semayang, ahli keluarga nak semayang atau ada tetamu yang nak menunaikan solat, boleh menggunakan ruangan L atau bilik solat dan mudah untuk mereka ambil wuduk sendiri di dalam ruangan M, iaitu bilik wuduk. Jadi seterusnya kita lihat pada bahagian E, iaitu ruang tamu. Jadi ruang tamu ini akan boleh diakses melalui pintu hadapan dan boleh sambung ke ruang keluarga. Jadi ruang tamu ni telah dibesarkan dan punya ruang yang luas dan mudah untuk jika tetamu datang boleh terus ke, kalau nak semayang boleh terus ke ruangan solat, kalau nak ke bilik air boleh terus ke bilik air U. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada store. Store adalah di bahagian kiri, di bahagian kanan yang dilabelkan sebagai K. Jadi store ini perlu diakses daripada luar, mempunyai pintu di anjung belakang. Jadi pintunya di anjung belakang. Di anjung belakang telah dilabel sebagai D.
Jadi kalau kita boleh lihat di sebelah store mempunyai ruangan basuh baju yang dilabelkan sebagai J. Jadi ini adalah ruang untuk basuh baju. Ruangan khas untuk basuh baju. Seterusnya kita pergi kepada bahagian dapur basah dan juga dapur kering. Dapur basah dilabel sebagai I dan boleh diakses melalui dapur kering dan mempunyai pintu belakang untuk bersambung atau untuk keluar di anjung belakang. Kalau kita boleh lihat juga dapur kering berhubung dengan ruangan makan, iaitu dilabel sebagai J. Jadi mudah untuk pergerakan atau kerja-kerja rumah dilakukanlah, macam makanan nak dihidang di dalam ke ruang makan mudah. Okey, seterusnya ruang makan adalah bahagian G. Jadi bahagian G ni kita boleh lihat ada dua pintu, iaitu boleh diakses melalui ruangan keluarga dan juga dapur kering. Seterusnya kita lihat pada anjung sisi yang telah dilabel sebagai C. Jadi kedua-dua bilik tidur 1 dan 2 mempunyai pintu sliding door untuk keluar ke anjung sisi. Okey, seterusnya adalah di bahagian hadapan. Bahagian hadapan adalah anjung kereta yang dilabel sebagai A. A ini adalah anjung kereta dan B adalah anjung hadapan. Jadi untuk kereta keluarga atau tetamu boleh parking di sekitar ini, di bahagian anjung kereta dan anjung hadapan. Keluasan bagi rumah banglo idaman ini adalah 60 x 60 kaki, iaitu dalam 3,600 square feet. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi seterusnya saya pergi kepada konsep rekaan. Jadi banglo idaman ini merupakan binaan rumah yang moden yang dibina di kawasan kampung. Jadi kalau kita boleh lihat sendiri dalam plan lokasi, kita boleh lihat tapak pembinaan rumah ini adalah berada di kawasan kampung, berdekatan dengan ladang kelapa sawit dan juga pekan kecil. Seterusnya dalam binaan ini, banglo ini mempunyai sebanyak 4 bilik, 3 bilik air serta 2 ruang tamu yang luas, iaitu ruangan keluarga dan juga ruang tamu. Dan bahagian dapur juga terbahagi kepada 2 bahagian, basah dan kering. Jadi seterusnya adalah kelebihan rekaan bagi banglo idaman. Jadi pilihan reka bentuk rumah yang moden dan menampilkan susunan ruang yang luas. Jadi dalam rekaan ini kami menampilkan susunan ruang yang luas. Jadi kalau kita boleh lihat, setiap bilik mempunyai ruang yang besar dan ia juga menghubungkan kawasan dalam dan luar bagi menggalakkan penghuni rumah meluangkan masa di luar dan kena cahaya matahari. Dan selain itu, dalam rumah ini juga, banglo ini juga terdapat 2 bilik yang menghubungkan anjung sisi, iaitu ia bertujuan untuk menggalakkan pencahayaan dan juga bagi tujuan waktu kecemasan. Sekiranya kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti misalnya kebakaran berlaku, untuk memudahkan penghuni rumah untuk keluar masuk. Dan rumah ini juga mempunyai pintu hadapan dan pintu belakang di bahagian dapur. Ini semua adalah untuk memudahkan penghuni dan memudahkan penghuni keluar masuk dan untuk mengelakkan sewaktu berlakunya kecemasan di rumah. Seterusnya adalah mempunyai 2 bahagian dapur basah dan kering. Jadi dalam rekaan ini kami melakukan
satu dapur basah dan dapur kering. Dapur basah merupakan kami buat ruangnya lebih besar pada dapur kering untuk memudahkan penghuni menjalankan aktiviti harian rumah seperti memasak dan sebagainya. Jadi di dapur basah tu penghuni rumah boleh cuci ayam, buat siang ikan dan benda-benda yang agak apa orang kata macam bertergabur sikit, kita boleh buat dekat dapur basah. Jadi kalau nak memasak yang light macam nak guna oven, ada freezer dekat dapur kering. Atau nak present, nak hias makanan boleh dekat dapur kering. Jadi dalam rekaan kami, itulah kelebihan dalam rekaan Banglo Idaman. Jadi seterusnya saya pergi kepada kelemahan rekaan. Jadi dalam proposal ini, rekaan bagi yang mendatangkan masalah buat kami atau kelemahan buat kami adalah rekaan bagi landscape halaman rumah masih belum dikenal pasti, dan masalah bagi pembinaan landscape pada masa akan datang. Ini kerana pada masa akan datang apabila perancangan landscape telah dibuat, dia akan wujud satu masalah lain, misalnya pemilihan tanaman, pemilihan rumput. Dan kenapa saya kata pemilihan tanaman perlu adalah kita perlu tanam atau buat pemilihan tanaman yang sesuai untuk mengelakkan berlaku semak samun misalnya. Dan kita boleh pilih juga pokok yang tidak merosakkan rumah. Misalnya akar pokok tu kalau besar boleh merosakkan rumah. Jadi itu adalah masalah lah buat kami. Dan kelemahan yang seterusnya adalah kemungkinan berlakunya cost overrun, iaitu lebihan belanja lah misalnya. Jadi saya rasa itu saja daripada kumpulan kami, dan saya mohon teguran daripada doktor untuk kumpulan kami, dan setiap cadangan dan teguran daripada doktor sangat kami hargai. Terima kasih.